Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi hari ini. Seperti yang saya bincangkan semalam, kita di UiTM menawarkan program-program pasca siswazah. Ya. Dan program-program yang kita tawarkan itu adalah berbentuk penyelidikan, research, ataupun berbentuk coursework, ya, kerja kursus. Tentulah tuan-tuan perempuan ingin bertanya, apakah berbeza di antara kursus-kursus atau program secara coursework, secara kerja khusus, dan juga program yang ditawarkan secara penyelidikan. Ya, mudah saja tuan-tuan. Ya. Apabila kita bercakap pasal penyelidikan, maknanya kita akan terlibat dengan aktiviti membuat research. Ya. Bagi UiTM Pulau Pinang, ya, kita menawarkan program secara research, terutamanya bagi program-program PhD, ya, program PhD dan juga program master, ya, program PhD dan juga program master, dalam semua bidang kejuruteraan. Saya ulangi, dalam semua bidang kejuruteraan. Ya. Jadi apakah bentuk research? Apakah bentuk research bagi bidang kejuruteraan? Ya. Jadi bagi mereka yang telah ada, ya, ijazah sarjana muda, ya, telah lulus dalam bidang ijazah sarjana muda dalam bidang apa juga bidang kejuruteraan. Pada peringkat ijazah pertama itu, ya, biasanya mereka telah didedahkan dengan research. Ya, research ini perlu dibuat ketika di peringkat ijazah lagi. Ya, jadi apabila mereka membuat keputusan, ya, untuk menyambung pengajian, ya, ke peringkat pasca siswazah, sama ada master ataupun PhD, mereka hanya mengembangkan lagi skop penyelidikan yang telah dibuat di peringkat ijazah. Ya. Bagi mereka yang tidak pernah melakukan sebarang research ataupun penyelidikan di makmal-makmal kejuruteraan, ya, anda jangan bimbang. Ya, anda akan diberi panduan, akan diberi guidance oleh penyelia-penyelia. Jadi saya ulangi, bagi bidang penyelidikan, ya, kita ada kursus ataupun program pasca siswazah, ya, di dalam carta ini, ya, kita ada PhD dan master dalam bidang kejuruteraan elektrik. PhD ataupun master dalam bidang kejuruteraan elektrik. Ya, jadi research yang tuan-tuan bakal buat, ya, ialah mengikut bidang kejuruteraan elektrik. Ya. Dan juga dalam kejuruteraan elektrik ini termasuklah kejuruteraan elektronik. Jadi sebarang research, ya, jika anda bekerja di industri, mungkin anda attach dekat department research, unit R&D. Jadi sekiranya anda mempunyai satu idea, ya, untuk menggunakan tajuk tersebut dan dibawa ke dalam pengajian di peringkat sarjana, dibawa ke pengajian di peringkat PhD, anda boleh. Ya, anda boleh membawa tajuk yang sama. Ya, bawa tajuk yang sama ataupun jenis penyelidikan yang sama yang anda biasa ketika bekerja di industri, dan bawa cadangan tersebut, ya, cuba rumuskan satu muka surat, ya, one page of the summary of your research, dan bawa ke UiTM Pulau Pinang. Ya, kami di UiTM Pulau Pinang akan sentiasa membantu anda untuk pastikan, ya, apa yang anda buat di tempat kerja anda itu boleh dikembangkan, ya, di peringkat pengajian pasca siswazah. Tak kiralah, ya, jika anda bekerja di R&D mechanical, ya, anda bekerja di R&D electrical, anda bekerja di industri dan terlibat dalam R&D elektronik, ya, anda bekerja di industri terlibat dalam R&D mechanical, terlibat dalam industri civil, ya, R&D dalam bidang civil, dalam bidang mechanical, dalam bidang electrical, dalam bidang elektronik, ataupun dalam proses chemical. Ya, jika anda mempunyai model-model, ya, yang mana anda guna di tempat kerja anda dan anda nak kembangkan, ya, di dalam program pasca siswazah, anda boleh daftar ke UiTM Pulau Pinang. Ya, anda boleh kembangkan kerja buat anda dalam industri dan bawa model research, come up with one proposal, bawa tajuk yang sama, kerja-kerja
proses, metod yang sama bawa ke UiTM Pulau Pinang. Dan mendaftar sebagai calon master atau mendaftar sebagai calon PhD. Jika anda sudah ada master, daftarlah sebagai calon PhD. Dan jika anda belum ada master, daftar sebagai calon master. Jadi tidak ada banyak masalah ya, dalam nak mencuburi atau dalam nak melanjutkan pengajian di peringkat pasca siswazah bidang kejuruteraan. UiTM Pulau Pinang dan barisan penyelia-penyelia yang ada akan membantu anda. Ya, apa yang saya masukkan ialah kerja anda ketika di tempat tugas anda, di industri, di kilang anda itu, anda terlibat dalam R&D. Ya, ambil format R&D yang sama dan bentangkan di unit pasca siswazah UiTM Pulau Pinang dan cuba daftar satu program master dan gunakan research yang sama, gunakan pendidikan yang sama ya di UiTM Pulau Pinang, dan anda boleh layak mendapat sarjana dalam bidang tersebut ya. Jadi ini kerja hari-hari kita ya. Kadang-kadang kita pergi bekerja, pergi pagi balik petang, pergi petang balik malam, pergi malam balik pagi ya. Dalam filem Piramli ada lagu pukul 3 pagi. Nampak? Maknanya budaya untuk belajar. Ya. Mengasah bakat untuk belajar ini datang daripada anda sendiri. Ya, bila anda bekerja dalam R&D di industri, anda boleh bawa tajuk tersebut, bawa ke UiTM Pulau Pinang dan daftarlah dalam program pasca siswazah. Ya, bidang kejuruteraan. Bidang kejuruteraan apa? Bergantung pada apa kerja yang anda buat dalam kilang anda. Ya, jadi asahlah bakat anda untuk mendaftar sebagai calon sarjana, calon PhD dalam bidang kejuruteraan. Ya, jangan lupa mengasah bakat anda. Ya. Selain itu, ya, saya ingin juga berkongsi dengan anda semua bagaimana konsep mengasah bakat ini boleh digunakan dalam perancangan kerjaya. Bagaimana konsep mengasah bakat ini boleh membawa kita ke satu hala tuju, kejayaan yang paling luar biasa. Ya, yang sungguh luar biasa. Jadi seorang insan, seorang manusia itu dalam kehidupan seharinya, ya, pagi, petang, malam, pagi, petang, malam. Masa bergerak, masa berubah. Dan umur kita juga semakin meningkat. Jadi bagaimanakah konsep mengasah bakat ini boleh membantu kita? Konsep mengasah bakat ini ialah kita melihat, kita mencatatkan satu kertas kosong. Apakah kekuatan yang ada pada kita? Senaraikan apakah kekuatan tersebut. Dan ada satu masa di mana kita perlu bermuhasabah, memikirkan hala tuju kita. Ya, plan what to be. When I was just a little boy, I asked my mother, what will I be? When I be handsome, when I be rich, then what they said to me? Sera, sera, whatever will be, will be. Maknanya tuan-tuan, dalam lagu ini kita telah pun diajar untuk merancang. Merancang apakah yang kita akan jadi pada satu masa nanti. Jika kita set kita akan menjadi cemerlang, kita akan menjadi cemerlang. Jika kita set kita akan ada master, kita akan dapat master. Dan jika kita set untuk mendapat PhD, lulus PhD, kita akan dapat doktor. Ya, jadi inilah maknanya kita mengasah bakat. Kita melihat balik apakah kekuatan kita. Jika kita boleh menulis, kita mengasah bakat menulis kita. Jadi bagaimana untuk mengasah bakat menulis? Kita harus membaca. Saya tak faham semua orang boleh membaca. Dan kadang-kadang kita bercakap seorang diri ketika kita memandu kereta, ketika kita memandu motosikal, ketika kita melihat laut, kita bercakap sendirian. Dan ketika kita melihat bukit, ketika kita melihat padang golf, kita akan bercakap sendirian di dalam hati kita. Jadi kerja, ya, memikirkan sesuatu dan berkata sesuatu dalam hati kita, itu bermakna bakat yang kita ada. Bagi mereka yang ada bakat seperti ini, janganlah sia-siakan masa anda. Tulislah sesuatu, tulislah satu proposal, tulislah satu kerja, satu perancangan,
penyelidikan, ya, untuk menyelesaikan masalah komuniti. Jadi senjata utama dalam penulisan yang kita perlu ada ialah untuk menyelesaikan masalah. Itulah kunci kepada sesuatu research, iaitu untuk menyelesaikan masalah. Tak kiralah masalah itu kecil atau masalah itu besar. Ya, jadi the key point in research is to solve the problem. To solve the problem. Problem by what? By who? By the community. Problem by who? Problem by the society. Problem by who? Problem by industry. Problem by industrial sector. By management. By business management. By the company. So when we have a certain proposal in order to solve this problem, kita menyelesaikan masalah. Dan bila kita ada kertas cadangan untuk menyelesaikan masalah, bermakna kita sudah meletakkan diri kita dalam research. Ya, kita meletakkan diri kita dalam research. Jadi yang dikatakan mode research secara penyelidikan, ya, research based study, ialah satu aktiviti untuk menyelesaikan masalah secara penyelidikan. Ya, bagi mereka yang berada dalam dunia sains sosial, ya, terlibat dalam kerja-kerja sains sosial, menyelesaikan masalah pengurusan, menyelesaikan masalah tingkah laku, menyelesaikan masalah pemasaran, menyelesaikan masalah berkaitan dengan talent, human resource talent, menyelesaikan masalah pasal manpower, attitude. Jadi untuk menyelesaikan segala masalah ini, tuan-tuan, kita boleh menjalankan satu research, menjalankan satu penyelidikan. Itu yang dikatakan sebagai mendaftar untuk belajar sarjana, mendaftar untuk belajar PhD dalam kaedah research, penyelidikan. Jadi cara kerja research itu tidaklah susah, tuan-tuan. Kita ada banyak buku-buku yang berkaitan dengan research. Oleh kerana research ini satu yang systematic ways in problem solving, kita perlu mengada satu rujukan untuk melihat bagaimanakah kaedah research yang betul. Kerana research ini melibatkan sains. Research ini melibatkan sains sosial. Research ini melibatkan community. Research ini melibatkan industri. Macam tadi saya sebut, kalau tuan-tuan bekerja di R&D department dekat kilang, anda bekerja di R&D department dekat mechanical department, anda bekerja sebagai R&D officer dekat civil engineering department, anda bekerja sebagai R&D officer dekat electrical and electronic department, anda boleh memikirkan bagaimanakah untuk membawa tajuk tersebut untuk dibentangkan di UiTM dan mendaftar diri anda, register yourself as a PhD student. Tak kiralah apa-apa pun masalah berkaitan dengan pengurusan, masalah berkaitan dengan kejuruteraan, masalah berkaitan dengan pemasaran, masalah berkaitan dengan perhubungan manusia, masalah berkaitan dengan hubungan pelanggan, customer service problem, community problem, science social problem, income stability, economic stability. Semuanya merupakan masalah yang boleh kita selesaikan melalui penyelidikan. Jadi, dengan idea anda satu muka surat, anda boleh bawa ke UiTM Pulau Pinang, nyatakan dengan jelas, inilah masalah yang akan anda selesaikan, inilah cadangan-cadangan yang anda propose, inilah kajian-kajian yang akan anda buat untuk mengumpul data dan untuk menghasilkan satu model penyelesaian masalah. Bawa kertas itu ke UiTM Pulau Pinang dan jumpalah saya, Dr. Samsudin bin Wahab. Ya, dan kita boleh berbincang bagaimanakah anda ingin membawa proposal ini dan pada masa yang sama mendaftar di UiTM, ya, sebagai pelajar master, sebagai pelajar PhD, dan dalam masa tempoh tertentu kita rancangkan supaya anda akan berjaya menamatkan pengajian anda. Jadi, apa kita harus lakukan? Mencungkil bakat kita, mengasah bakat yang sedia ada. Kadang-kadang tidak ada siapa pun datang berbisik kepada kita. Banyak yang datang berbisik kepada kita ialah berbisik ke arah yang lain, ke arah yang tidak positif, yang tidak memperbaiki kita punya hala tuju, tidak memperbaiki kita punya family structure. Ya, kita hidup bukannya lama, tuan-tuan. Ya,
ketika usia kita meningkat, kita ada masa kita perlu muhasabah diri. Ya, kita haruslah berkorban. Bagaimana para nabi dahulu, ya, mereka berhijrah dari satu tempat ke satu tempat. Mereka belajar sehingga ada hadis yang mengatakan bahawa belajarlah kamu walaupun sehingga ke negeri China. Bermakna konsep belajar ini adalah sebahagian daripada konsep hidup, sebahagian daripada falsafah hidup. Ya, biasanya orang yang tidak belajar, orang yang ketinggalan, orang yang merasa selesa, satu masa terdetik di hatinya bahawa dia berada dalam golongan yang tidak diendahkan, golongan yang terpencil, yang tidak mengikut tren kehidupan. Ya, bila kita sampai ke tahap itu, kita harus berubah. Ya, yang ada sarjana, ya, daftarlah PhD. Ya, yang ada ijazah, daftarlah sarjana. Ya, sementara dunia kita masih aman. Sementara dunia kita masih aman dan kita masih sihat, boleh berjalan ke pasar, boleh berjalan ke masjid, boleh berjalan ke Cameron Highland, boleh berjalan ke Johor Bahru, boleh berjalan ke Kelantan, boleh melancong ke Pulau Terengganu. Ya, dalam keadaan kita sihat ini, ya, kita harus juga memikirkan bagaimana mengasah bakat kita, bagaimana untuk terus belajar. Ya, konsep lifelong learning ini adalah konsep yang seolah-olah kita makan nasi, setiap hari kita makan. Berfikirkan untuk belajar juga satu yang mesti, kerana ia juga boleh membina kita, membina sel-sel darah kita, membantu kesihatan kita jadi seorang yang hebat. Ya, kerana siapa? Kerana satu masa siapa akan mengenang kita? Oh, anak-anak kita akan mengenang. Oh, bapa aku, ibuku juga seorang yang hidup, seorang yang belajar sehingga ke peringkat yang lebih tinggi. So, kita menjadi role model untuk keluarga kita. Kita menjadi role model untuk anak-anak kita. Kita menjadi role model untuk masyarakat. Ya, dalam keadaan hidup yang global ini banyak cabaran. Jika kita tidak set satu direction, satu benda yang baik untuk menjadi manusia yang hebat, untuk belajar di mana tuan-tuan? UiTM Pulau Pinang. Belajar apa tuan-tuan? Sarjana. Ya, kita ada program sarjana MBA. Ya, sarjana pentadbiran perniagaan. Sesuai untuk pengurus. Tak kiralah anda daripada industri, tak kiralah anda daripada syarikat swasta, tak kiralah anda daripada klinik-klinik kerajaan, tak kiralah anda daripada bank, daripada majlis perbandaran, daripada majlis society development, ya, non-NGO, non-organization, non-profit organization, ya, daripada mana-mana juga. Anda boleh datang ke kelas pada hujung minggu. Anda boleh masuk kelas secara online, bertukar-tukar ilmu, bertukar-tukar pandangan. Sesungguhnya ilmu ini bukanlah sedikit tuan-tuan, banyak ilmu. Ya, segala yang baik itu dianggap sebagai ilmu, dan tidak berpeluang untuk mencari orang-orang yang berilmu kecuali kita mendaftar untuk meneruskan pengajian. Jadi terima kasih Tuan Suhaimi, Suhaimi Loh, ya, dan juga rakan-rakan yang lain yang cuba tengok kepada rakaman live saya. Ya, ini adalah darah daging saya. Ya, saya bekerja di UiTM dan saya akan insyaAllah berpencen selepas beberapa tahun. Jadi apakah pesanan saya? Saya hanya ingin bangunkan tuan-tuan. Bangunkan tuan-tuan yang sedang nyenyak tidur, bangunkan tuan-tuan yang sedang berkhayal dan tidak tahu arah tuju, yang gagal mengasah bakat yang ada. InsyaAllah, ya, kita boleh sambung pengajian. Fikirkanlah. Kalau kita tidak boleh sambung belajar, kita hantar anak kita untuk belajar. Kalau anak kita tidak mampu belajar, kita hantar kawan-kawan kita. Recommend, sebutkan kepada kawan kita, ceritakan kepada kawan kita bagaimana caranya untuk menaikkan, memastikan kita sentiasa hidup dalam negara yang aman damai. Dalam masa yang sama kita tidak ketinggalan, masyarakat kita tidak ketinggalan, masyarakat Bumi-Putra juga tidak ketinggalan. Ya, sesungguhnya hanya orang yang berjaya saja boleh hidup dengan aman damai. Walau bagaimanapun kita kena ingat, rezeki semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya mampu berusaha tuan-tuan. Ya, kita ada banyak program di UiTM Pulau Pinang. Ya, program-program secara pendidikan masih dibuka.
Program-program secara kerja khusus pun kita masih boleh adjust. Ya, kalau nak masuk program kerja khusus walaupun nak tutup 30 September, kita masih boleh adjust. Ya, kita boleh adjust untuk memastikan anda sambung belajar di UiTM Pulau Pinang. Ya, saya ulangi, kita ada program secara research penyelidikan dalam berbagai bidang kejuruteraan. Kita ada kejuruteraan, maafkan saya. Kita ada kejuruteraan electrical engineering. Kita ada kejuruteraan chemical engineering. Kita ada kejuruteraan civil engineering. Kita ada kejuruteraan mechanical engineering. Dan tuan-tuan jangan lupa, kami juga ada pakar-pakar dalam bidang pengurusan. Pengurusan kewangan, financial management, financial human resource management, pengurusan sumber manusia, pengurusan pemasaran, pengurusan organisasi, organizational behavior, customer service. Jadi, sediakanlah sedikit proposal untuk bidang research pendidikan dan cuba hubungi kami. Datanglah ke UiTM Pulau Pinang. Jumpalah saya dan kawan-kawan saya di unit Pasca Siswaza. Sebutkan nama-nama mereka. Ya, kalau ingin membuat pertanyaan tentang kejuruteraan elektrik dan elektronik, anda boleh berjumpa Dr. Kusairi. Ya, jika anda ingin membuat research tentang bidang mechanical, anda boleh jumpa Dr. Pakri. Ya, jika anda ingin membuat research pendidikan, daftar master dan PhD dalam bidang kejuruteraan awam, jumpalah Profesor Madya Dr. K. Dora yang sangat ramah. Dan jika anda ingin membuat research dalam bidang kejuruteraan kimia, ya, kita ada juga seorang connector, ya, Dr. PM Dr. Chang dalam bidang kejuruteraan kimia. Ya, jika anda ingin menyambung MBA, jumpalah saya, ya, Dr. Samsudin bin Wahab. Ya, masuk ke UiTM, sebutkan kepada pengamat polis bantuan ingin berjumpa Dr. Samsudin bin Wahab. InsyaAllah anda akan berjaya dibenarkan masuk dan kita boleh berbincang, ya, berbincang panjang. Dan jika anda ingin menyambung pengajian dalam bidang-bidang yang lain, ya, bidang Master in Hospitality Management, anda juga boleh datang jumpa saya dan saya akan serahkan anda kepada Dr. Dina. Dr. Dina ialah koordinator dalam bidang pengurusan perhotelan. Malahan juga, selain daripada Master in Hospitality Management, kita ada Master dan PhD dalam bidang research, secara research dalam bidang perhotelan. Kita ada ramai pakar-pakar dalam bidang perhotelan. Dan anda yang berada di Pulau Pinang tidak jauh. Ya, banyak hotel di Pulau Pinang. Tentulah anda boleh, ada rakan-rakan yang bekerja di hotel, yang anda boleh bawa datang ke UiTM Pulau Pinang untuk menyambung pengajian. Ya, dan tentulah anda akan lebih hebat. Ya, ini bukanlah satu paksaan. Ya, cuma saya nak tuan-tuan dan puan fikirkan bagaimanakah mengisi masa lapang tuan-tuan. Sesungguhnya manusia itu, ya, dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman, beramal soleh dan berpesan-pesan tentang kebaikan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, ya, hubungilah saya, Dr. Samsudin bin Wahab, ya, Ketua Pusat Pengajian Unit Pasca Siswaza UiTM Pulau Pinang. Ya, dan jika anda ingin menghubungi pensyarah-pensyarah yang lain dalam bidang kejuruteraan, anda bolehlah kontak saya dahulu dan saya akan pastikan, saya akan hubungkan anda kepada mereka. Ya, kita ada Dr. K. Dora, Prof. Madya Dr. K. Dora, Fakulti Kejuruteraan Awam. Kita ada Prof. Madya Dr. Chang, Fakulti Kejuruteraan Kimia. Kita ada Dr. Bakri Ali, Fakulti Kejuruteraan Mechanical. Dan kita ada Dr. Kusairi, Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Ya, kami di UiTM Pulau Pinang, ya, sungguh berbangga kerana berada di UiTM Pulau Pinang. Ya, kami senang untuk diakses, ya, mereka di antarabangsa. All international student can come through Penang International Airport. All the international student can come through Penang International Airport. Ya, from all the people, ya, this around Penang, you have people from Perak, Northern Perak. We have people from Southern Kedah. We have people from Perlis. Those have intention to further their study in engineering, especially can come over to UiTM Pulau Pinang and see us and register with us. Don't worry, be happy. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Suhaimi yang telah lama bersama saya dalam online ini, dan juga rakan-rakan yang lain.
Sekian saja ya. Jangan lupa unit Pasca Siswaza UiTM Pulau Pinang sentiasa sehat. Ya, assalamualaikum and good morning. Wassalam.